Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bersua lagi kita di video yang baru. Jangan lupa duduk rumah dan jaga kebersihan. Sebelum saya memulakan pembelajaran kita pada hari ini, masih ingat apa yang perlu dilakukan? Ya, baca doa sebelum belajar dahulu. Kalau semua sudah baca doa, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini, ibadah tahun 3 masih berada pada tajuk hadas kecil dan besar. Tapi, kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, kita akan belajar cara bersuci daripada hadas kecil. Tapi sebelum saya menceritakan bagaimana cara bersuci daripada hadas kecil, kita kena tahu apa itu maksud bersuci. Tengok dekat sini. Bersuci ialah menghilangkan hadas dan najis daripada badan, pakaian dan tempat supaya ibadah dapat dilaksanakan. Maksudnya kita kena bersihkan badan kita, pakaian kita atau tempat untuk kita melakukan ibadat itu daripada segala najis atau hadas yang menghalang kita untuk melakukan ibadah. Contoh, kita dah nak solat, kita nak bentang sejadah, tiba-tiba cicak pun berak, kelepek jatuh atas sejadah. Sebelum kita boleh sembahyang, kita kena sucikan dulu sejadah kita. Kita kena bersihkan sejadah kita daripada najis dari cicak itu tadi. Okay, faham? Itu maksud bersuci. Seterusnya kita tengok kepada hukum bersuci. Okay. Dekat situ dia kata hukum bersuci adalah wajib. Jadi wajib bersuci. Seterusnya, cara bersuci daripada hadas kecil. Caranya adalah dengan berwudu. Tapi kalau tak ada air dan susah untuk mendapatkan air, kita boleh bertayamum. Okey, kita tengok kepada pengertian wudu. Wudu dari segi bahasa bermaksud bersih, dan dari segi syarak atau istilahnya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Maksud wudu ni kita bersihkan anggota-anggota yang terlibat untuk berwudu daripada hadas. Kita bersihkanlah anggota wudu tu. Contohnya apa? Tangan, kaki, apa lagi? Tahu kan apa anggota wudu? Okey. Terusnya kita tengok kepada syarat-syarat wudu. Kita kira sama-sama ada berapa syarat wuduk ya. Yang pertama, Islam. Seseorang itu mestilah Islam. Yang kedua, seseorang itu hendaklah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ialah boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk, yang bersih dan yang kotor. Kalau orang tu tak boleh nak bezakan yang mana bersih dan kotor, dia tak boleh berwuduk sebab berkemungkinan dia untuk menggunakan air yang tidak bersih untuk mengambil wuduk. Itu tinggi sebab dia tak boleh nak bezakan yang mana bersih dan yang mana kotor. Okay. Yang ketiga ialah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang bersih lagi menyucikan. Contoh dia air hujan, air paip kat rumah kita bersih kan? Jadi kita boleh ambil wuduk guna air itu. Okay, yang keempat, suci dari haid dan nifas. Okay, haid dan nifas ni seperti yang saya terangkan pada minggu lepas adalah hadas besar. Jadi, hendaklah mandi wajib supaya suci daripada hadas besar. Kiranya kalau dah mandi wajib, maksudnya seseorang itu suci dari haid dan nifas dan bolehlah berwudu. Okay, yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalang air. Sesuatu yang menghalang air ni contohnya minyak. Contoh minyak terkena dekat tangan awak, dekat kaki awak. Awak tak boleh terus ambil wuduk. Awak kena basuh menggunakan sabun dulu, berus dulu sampai minyak tu hilang, baru boleh ambil wuduk. Sebab minyak dia menghalang air untuk terus ke kulit kita.
Okay, dan yang keenam, yang terakhir, tidak terputus niat. Maksudnya niat kita itu tadi masih berada pada niat untuk berwuduk daripada mula melakukan wuduk sehinggalah selesai. Okey, seterusnya kita tengok kepada fardu wuduk. Kira sendiri ya, kita kira bersama-sama. Fardu wuduk yang pertama ialah niat. Kita hendaklah berniat. Kalau tak niat, kira tak sah wuduk kita. Okey, yang kedua hendaklah membasuh muka. Membasuh seluruh wajah kita. Okey, tak boleh tiba-tiba tinggal pula dekat pipi tak ambil sembahyang, tak boleh ya. Okey, yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Basuh kedua tangan hingga atas siku, bukan betul-betul kena bucu siku awak. Okey, yang keempat, membasuh sebahagian kepala. Sebahagian kepala ni kita boleh kata 3 helai rambut lah paling sikit kalau kena. Tapi macam biasa kita sapu tu, okey dah. Okey, yang kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Tahukah buku lali kat mana? Okey, kalau boleh atas sikit daripada buku lali untuk kita pastikan yang air kita betul-betul sampai buku lali. Okey, dan yang terakhir iaitu yang keenam ialah tertib. Tertib itu ialah mengikut susunan. Kita tak boleh dah ambil muka, tiba nak ambil kaki pula, lepas tu baru basuh tangan. Tak boleh macam tu ya, kena tertib, ikut turutan. Okey, yang seterusnya kita tengok sunat wuduk. Sunat wuduk ni ada banyak. Sunat ni apa? Sunat ni perkara yang kalau kita buat, kita dapat pahala. Okey, fardu tadi kita memang wajib buat. Kalau tak buat, tak sah wuduk kita. Okey, sunat yang pertama ialah membaca bismillah. Baca bismillah. Lepas tu berkomoh-komoh sebelum kita mula ambil air sembahyang tu. Lepas tu kita basuh kedua tangan hingga pergelangan. Perasan ke kalau orang ambil sembahyang kan dia basuh tangan sampai pergelangan je, dia tak basuh sampai siku lagi. Okey, seterusnya memasukkan air ke lubang hidung supaya kita bersihkan habuk-habuk yang ada kat dalam lubang hidung kita. Seterusnya menyapu seluruh kepala. Kiranya yang basuh satu kepala tu, itu sunat je. Okey, lepas tu menyapu kedua telinga. Membasuh telinga itu termasuk dalam sunat-sunat wuduk. Jangan pelik kenapa tadi dia tak ada dekat fardu wuduk. Okey, membaca doa selepas wuduk. Baca doa selepas wuduk ni juga sunat. Tapi kalau kita buat perkara sunat ni, kita akan dapat pahala, jangan risau. Okey, seterusnya membasuh setiap anggota wuduk sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali bermaksud kali pertama kita ambil wuduk itu wajib. Basuhan yang pertama itu adalah wajib. Basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu adalah sunat. Tapi setiap basuhan itu kita akan dapat pahala. Okey, yang seterusnya, dahulukan anggota kanan. Kita kena dahulukan anggota di sebelah kanan. Perasan kan kita ambil wuduk, semua kita mulakan dengan tangan kanan, kaki kanan, telinga kanan. Dia macam pelik lah kalau tiba-tiba awak ambil tangan kiri dulu, kaki kiri dulu, pelik kan. Ingatnya dahulukan anggota kanan. Yang terakhir sekali ialah berturut-turut. Kiranya awak tak boleh dah ambil wuduk ni, awak dah basuh muka. Lepas tu awak tunggu kejap lah, lepas tu borak-borak lah, pergi makan kejap, lepas tu awak sambung balik ambil wuduk basuh tangan. Tak boleh ya, awak kena ambil wuduk tu berturut-turut. Okey, sampai situ sahaja cara bersuci daripada hadas kecil. Okey, ingat balik cara bersuci daripada hadas kecil adalah dengan berwuduk. Okey, kalau tak ada air untuk berwuduk, kita boleh bertayamum. Okey, kalau awak semua dah faham, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa di lain hari. Kalau tak faham, awak boleh tengok balik semula video ni. Awak boleh baca balik apa yang saya tulis. Dan awak boleh tanya kepada guru-guru untuk lebih lanjut. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.